hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang tidak sesuai dan tidak layak dengan kedudukan nabi-nabi dan mengaibkan mereka, tak sesuai dengan kedudukan nabi-nabi ni. Kita kena faham apa makna kedudukan nabi-nabi. Kedudukannya sebagai manusia, innama ana basyarun mithlukum, aku hanya manusia seperti kamu. Itu kedudukan biasa, kejadian dia tu. Jangan sampai dia angkat Nabi tu jadi bukan manusia lagi, sama ada dari segi kejadiannya, dari segi lain-lainnya, bukan manusia lagi. Kalau macam tu jadi lebih, jadi Tuhan. Itu melebihi kedudukan dia yang sebenar. Yang macam tu pun tak boleh, atau kurang. Kalau lebih pun tak boleh juga, kurang pun tak boleh juga. Jadi sehingga kita kata mereka di manusia biasa pun tak ada macam tu, tiba-tiba dikatakan ada pada dia. Kita dapati riwayat atau hadis yang menyebutkan ada pada dia benda tu. Misalnya dia gila ke, dia pernah syirik ke, itu tak sesuai dengan kedudukan nabi-nabi. Kalau orang lain boleh kita terima. Kisah Nabi Ayyub alaihissalam mengalami penyakit kulit luar biasa selama lebih 10 tahun, menyebabkan semua anak buah menjauhkan diri dari beliau. Adalah sebuah kisah yang masyhur dan tersebar dengan meluas dalam masyarakat Islam di seluruh dunia, bukan di tempat kita saja, seluruh dunia, mana-mana pun ada. Nabi Ayyub alaihissalam, kerana penyakitnya itu dipandang begitu hina oleh masyarakatnya, sehingga beliau dianggap tidak layak lagi berada dalam perkumpulan orang ramai. Beliau alaihissalam sebaliknya telah dibuang di tempat pembuangan sampah dan kotoran. Selain isteri dan 2 orang kerabat beliau, tiada siapa pun yang menjenguk dan menghiraukan beliau yang sedang menderita itu. Kisah penderitaan Ayyub begitu popular kerana ia dikatakan berpunca daripada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan athar para sahabat baginda yang dikemukakan oleh sekian ramai ahli tafsir terkenal seperti At-Tabari, Ibnu Abi Hatim, Al-Baghawi dan lain-lain. Antara yang tersebut di dalam riwayat Wahab dan Ka'ab ialah, ini kita buat kesimpulan, intipati dia. 1. Nabi Ayyub telah mengalami penyakit kusta di seluruh tubuhnya. Ada juga dalam setengah-setengah riwayat disebutkan juzam. Juzam itu maknanya kusta. Penyakit kusta ni dahsyat teruk. Dia kalau kena dia tanggal ini, jadi luruh daging, berguguran daging, tanggal, terutamanya ujung-ujung anggota, begitulah. 2. Tidak ada bahagian tubuh Nabi Ayyub yang terselamat daripada penyakit itu kecuali hati dan lidahnya yang dilindungi Allah untuk beliau berzikir kepadanya. Yang ketiga, Nabi Ayyub telah diluati dan dijijiki orang ramai. Orang jadi meluat, jijik, tak mahu pergi dekat. Kawan dia tu cakap daripada jauh, melau-lau cakap, tak boleh pergi dekat pasal baunya amat busuk. Itu gambaran di dalam riwayat-riwayat Israiliyat ini. Yang keempat, orang ramai telah membuang Nabi Ayyub di tempat pembuangan sampah dan kotoran. Orang pergi letak dia di sana. Jadi isteri dia pergi duduk situ lah. Kita kata dah gatal, pergi duduk tempat sampah pula lagi gatal lah. Yang kelima, tidak ada orang yang mengasihani Nabi Ayyub dan bersimpati dengannya selain isterinya. Kalau berdasarkan riwayat tadi, selain isterinya. Berdasarkan riwayat yang lain, ada 2 orang kawan dia. Setengah riwayat kata itu keluarga dia, anak beranak dia.
Setengah riwayat kata itu pengikut dia. Tak apalah, kita kata ambil 2, jadi 3 orang ni saja. Yang 2 lagi tu pun mula ragu, akhirnya ragu, ya ke dia ni seorang Nabi kalau macam ni? Dan mereka tuduh Nabi Ayub tu mesti ada melakukan sesuatu dosa besar sehingga Allah uji dia sampai begini. Gitu kesimpulan. Jadi berapa orangnya pengikut Nabi Ayub ni dapat bertahan atas keimanan itu? Kalau kita tengok dasarkan riwayat ini, tak ada. Sebab menyangka begitu bukan terhadap seorang Nabi, itu merosakkan akidah pengikut dia. Seterusnya, isteri Ayub telah menghadapi banyak sekali cabaran, dugaan dan kesengsaraan semasa menjaga Nabi Ayub dalam penderitaannya, sehingga ia terpaksa berkhidmat kepada orang ramai untuk mendapatkan sesuap makanan. Ia pernah juga terpaksa menjual rambutnya demi mendapatkan duit yang akan dibeli dengannya sekeping roti untuk Ayub. Macam tu setianya isteri dia tu. Jadi kalau dengar cerita ni, masing-masing isteri tu nak jadi setia macam Ayub lah, isteri Ayub lah. Dari satu segi kan maksud dia tu bagus, dan dia memberi kesan yang baik juga. Tapi cerita tu kita bayar mahal sekali, walaupun dapat ada munafaatnya, ada faedahnya, tapi bayaran itu terlalu tinggi, iaitu menggadaikan iman, menggadaikan akidah. Apabila kita menganggap seorang Nabi sampai macam tu, itu tak tahannya. Di sebalik cerita tu nampak baik, tapi ya, di sebalik baik tu kita kena korbankan apa? Korbankan akidah, iaitu kita kata seorang Nabi begitu hina. Orang tak boleh nak dapat ajaran Allah dengan sebab keadaan dia yang macam tu, yang begitu teruk, busuk, nak pergi belajar macam mana kan dia. Itu kesan sampingan dia. Teruk sekali. Isteri Ayub malah dijijiki dan diluati oleh masyarakat umum kerana ia dipercayai sentiasa berada di samping Ayub dan menyentuh tubuh Ayub yang berbau sangat busuk kerana kudis-kudisnya yang luar biasa itu. Jadi orang tak mahu, isteri dia nak pergi beli makanan pun tak mahu, jauh-jauh, pergi duduk jauh. Isteri dia jadi minta sedekah. Orang kata jangan mari. Orang tak mahu masuk kedai dia. Jadi kata tak apa, kalau kamu nak, kami bagi dari jauh lah. Sampai begitu. Ya ke begini seorang Nabi ni Allah buat begitu? Dari segi akidahnya, itu yang perlu diperbetulkan. Jadi hina sampai begitu sekali seorang Nabi Allah, dan orang yang membela agama Allah itu sampai jadi begitu sekali. Ini tak boleh, salah dari segi akidahnya. Sebab itulah kita masuk ke dalam usul 3. Yang ketujuh, kudis-kudis di tubuh Nabi Ayub dikatakan berulat. Yang ke-8, Nabi Ayub dikatakan sentiasa dikerumuni serangga dan binatang-binatang melata, pembangkai, iaitu binatang-binatang yang memakan bangkai binatang lain, seperti anjing, serigala dan lain-lain juga. Dikatakan sentiasa mengintai peluang untuk menggonggong tubuh Nabi Ayub. Dalam ulat-ulat, lalat, macam-macam lagi. Anjing pun ada duduk intai peluang. Nasib baik isteri dia ada duduk halau. Cuba kita fikir, hina sangat ni macam ni. Bolehkah kita terima satu riwayat yang menghina seorang Nabi begitu? Yang ke-9, menurut riwayat As-Suddi, penyakit kulit. As-Suddi ni pendusta besar. Jadi semua yang cerita-cerita benda macam ni yang bermasalah semua. Penyakit kulit yang dideritai Nabi Ayub itu telah membuatkan daging di tubuhnya menjadi reput dan tanggal sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya yang tinggal hanyalah tulang-tulang dan urat-urat sahaja. Jadi macam apa yang tersebut di dalam riwayat-riwayat Israiliyat tentang kisah penderitaan Nabi Ayub itu sebenarnya bercanggah sama sekali dengan akidah Islam tentang para Nabi dan Rasul Allah. Ini sudut dirayat juga. Tak payah kita kaji tentang perawi dia.
tengok dari sudut akidah, apa yang perlu kita percaya tentang seorang Nabi, tentang seorang Rasul. Setiap orang Islam kena tahu. Jadi bila dia ada akidah ini, dengan sendiri mudah dia tolak cerita. Dia bercanggah dengan akidah Islam tentang para Nabi dan Rasul Allah. Menurut akidah Islam, para Nabi dan Rasul juga manusia. Apa yang berlaku kepada orang lain sebagai manusia, boleh juga berlaku kepada mereka selagi ia tidak haram. Selagi tidak haram. Kalau orang lain makan, mereka juga makan. Cuma orang lain tu dia makan yang haram boleh. Boleh. Nabi tak boleh lah. Tapi makan tu sendiri ada sebagai manusia. Kalau orang lain boleh sakit, mereka juga boleh sakit. Sebab manusia. Sebagai manusia, dia adalah sifat tu. Cuma yang mustahil ada pada mereka atau berlaku kepada mereka ialah penyakit-penyakit yang mengaibkan dan keadaan-keadaan yang menghalang orang ramai mendekati mereka. Ini sampai orang lari. Jadi kalau orang lari, apa dah munafakat yang orang dapat daripada dia? Sedangkan Allah SWT hantar seorang Rasul ini nak bagi hidayah kepada manusia, nak memimpin manusia. Jadi dalam keadaan ini nak pimpin apa orang lari? Kalau orang lari pun kita tak boleh juga kata kepada orang. Sebab mana nak tahan? Dia kalau bau busuk macam tu. Dan orang tu bila besok di akhirat nanti boleh kata ada alasan. Sebab kami tak terima Islam ni. Macam mana nak terima Islam? Kamu hantarkan Rasul macam tu kepada kami. Jadi orang ada alasan. Sedangkan Allah SWT menghukum, memberi kelebihan kepada manusia ni bila cukup alasan di pihak dia. Tak ada lagi alasan di pihak manusia. Nak kata sebab ini tak cukup syarat, sebab Rasul tak ada, macam mana kami orang lemah, kami tak dapat nak fikir sendiri. Tak boleh dah kata begitu. Sebab cukup syarat. Sebab itu agama-agama ni diberikan kepada orang yang berakal. Yang tidak berakal, yang gila, dia tak ada kaitan dengan agama. Yang ada akal, yang waras, yang balik, budak-budak, tak mata, tak tahu apa pun, Tuhan tak kira itu. Yang dikiranya yang balik. Sebab pada masa kecil tu dia belum cukup lagi hujah, akalnya tak penuh. Tuhan nak hukum, nak seksa, nak masuk dalam neraka ni, dia kena cukup syarat dulu. Cukup dah hujah bagi dari pihak Allah. Kalau dalam keadaan macam ni tak sempurna tu semua tu yang tadi. Penyakit-penyakit seperti gila, kusta, buta dan lain-lain tidak mungkin berlaku kepada para nabi dan rasul. Ini akidah. Ini akidah. Kita setiap orang Islam kena percaya begitu. Begitu juga dari segi akhlak, dari segi akhlak. Nabi berzina, Nabi pernah mencuri misalnya. Walaupun ketika dia budak tak boleh berlaku. Ini akidah. Kita kena percaya begitu. Kalau orang mari cerita kata pernah berlaku kepada Nabi ni begini-begini, dia pernah sujud kepada berhala, tak mungkin. Walaupun sebelum dia menjadi Nabi. Ini akidah. Jika ada cerita yang kata Nabi Sulaiman misalnya pernah semua berhala, tolak terus. Ini termasuk dalam usul dirayah, iaitu riwayat yang bercanggah dengan akidah, kerana ia merupakan penyakit-penyakit yang akan menghalang mereka daripada melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebaik mungkin. Masyarakat pula tentu sekali menganggap orang-orang yang mengalami penyakit-penyakit seperti itu sebagai tidak sempurna. Jadi Allah telah melantik orang yang tidak sempurna. Keadaan ini akan membuatkan orang ramai menjauhkan diri dari mereka. Ini orang akan lari lah. Kalau lari pun patutlah. Sebagai akibatnya, tidak sempurnalah hujah Allah terhadap manusia. Tidak cukuplah alasan di pihak Allah untuk membebankan manusia dengan bebanan agama dan syariat.